Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Ya mu'allimal hikmah, 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur sebanyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat, rahmat dan kasih sayangnya yang sangat luas kepada hamba-Nya, yang kita sebagai hamba sebenar-benarnya tidak mampu untuk menghitung dan membilang betapa banyaknya nikmat dan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quranul Karim, firmanullah subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sadaqallahul azim. Jika sekiranya kamu ingin menghitung akan nikmat Allah Ta'ala itu, maka kamu tidak akan mampu untuk menghitung betapa banyak dan betapa besarnya nikmat dan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, rasanya kita pada hari ini seolah-olah macam kita berhari raya kali kedua setelah kita sama-sama dapat mendengar pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin di atas pengumuman yang dilakukan, yang kita nanti-nantikan setelah kita bersabar sekian lama. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah dapat berpeluang untuk melakukan rentasan negeri, khususnya untuk kita balik ke kampung halaman untuk bertemu dengan ayahanda bonda yang kita cintai dan kita kasihi. Mudah-mudahan doa daripada anak-anak yang berdoa kepada Allah dengan tulus hati, yang ingin bertemu untuk bertemu dan berjumpa dengan kedua orang tua yang dikasihi, didengari oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala telah memperkenankan doa-doa kita sebagai anak yang sangat merindui kepada ibu dan ayah kita semua. Jadi di kesempatan ini, dalam siri yang keempat dalam tazkirah ataupun ingatan santai kita pada petang ini, iaitulah berkenaan dengan supaya kita memperbanyakkan berzikir, mengingat, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kita bertasbih, memuji Allah Subhanallah, dan kita beristighfar banyak-banyak kepada Allah. Kita syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam kitab Faidul Qadir dalam juzuk yang kelima, qala al-Ashrafi az-zikru naw'ani. Zikir ini ada dua jenis. Zikir ni dia ada dua pesen, ada dua keadaan, iaitulah qalbiyun wa lisaniyun. Ada zikir dipanggil zikir hati, dipanggil zikir hati, dan ada dipanggil walisaniyun, ada dipanggil zikir secara lisan, secara lidah. Wal awwalu a'lahuma. Maka di antara dua zikir, sama ada dizikirkan dengan lidah ataupun dizikir dengan hati, mana yang lebih utama? Iaitulah yang pertama, zikir dengan hati. Wal awwalu a'lahuma. Kenapa zikir yang dikatakan zikir dengan hati itu lebih utama, lebih tinggi kedudukannya, martabatnya di sisi Allah? Wa huwa al-muradu fil hadis wa fi qawlihi ta'ala. Itulah yang dikenakan oleh hadis. Sebagaimana yang saya sebut berulang-ulang kali dalam siri pertemuan kita, apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
khairul zikri al-khafiyyu. Ya, sebaik-baik zikir itulah zikir secara yang tersembunyi. Ya, secara khususnya zikir qalbi, zikir dalam hati. Tanpa orang lain menyedari yang kita sedang berzikir, ingat kepada Allah. Ya, sebagaimana disebut dalam hadis. Dan juga firman Allah Ta'ala, itulah yang dikehendaki oleh firman Allah Ta'ala. Kenapa zikir qalbi itu a'la, yang lebih tinggi, lebih utama? Kata ulama, kerana firman Allah Ta'ala dalam ayat surah Al-Ahzab yang kita baca di awal-awal dulu, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, sebut dan ingatlah akan Allah Ta'ala itu sebagai sebutan dan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Dan kalau kita fikir pun secara mudahnya, ya, zikir dengan hati ini, dia keadaannya lebih ringan jika nak dibanding dengan zikir dengan lidah. Ya, terkadang kita rasa lidah kita rasa letih, penat. Tak apa, kita zikir dalam hati. Hati terus berjalan dengan zikir, mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tanpa menggerakkan bibir dan lidah, hati terus ingat kepada Allah. Allah, 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 Allah. Terus. Ya. Jadi dalam keadaan begitu, ya, tanpa menggerakkan lidah dan bibir, tanpa tasbih di tangan sekalipun, tapi hati terus ingat kepada Allah. Itu yang dikatakan, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Ya, itu yang dikehendaki oleh disebut oleh para ulama. Wahwa alla, apa maknanya? Ya, menyebut mengingati Allah tu dengan sebanyak, wahwa alla yansallaha ala kulli hal. Bahawasanya dia tidak lupa kepada Allah dalam semua keadaan. Ya, kita mengaku kita sebagai hamba ni, kita memang sangat-sangat terdedah dengan kelalaian. Kita mudah lupa, lalai dengan Allah Ta'ala. Itu kita mengaku. Ya, sebab itulah, ya, kita kena latih. Ya, dan dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, kalau tidak silap saya, disusun begitu rupa. Ya, start daripada kita bangun tidur, ya, ataupun start kita mula nak tidur, ada doa dia, ada zikirnya, ada doanya, sehinggalah kita bangun daripada tidur pun ada doa, ada zikirnya. Yes. Juga disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ya, Imam Al-Ghazali juga ada menyebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, start daripada kita bangun tidur, apa doanya, kita kena baca zikir sebagainya. Semua diajar oleh para ulama supaya hidup kita, ya, sentiasa dalam keadaan kita berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia katakan, ingatlah akan Allah, berzikirlah sebanyak-banyaknya, dengan mana, dengan arti kata alla yansallahu ala kulli hal, bahawasanya tidak lupa kepada Allah dan apa juga kelakuan. Dan kita pula, bila kita lupa daripada mengingati Allah, kita istighfar kembali kepada Allah. Ya, kita istighfar balik, ya Allah, kenapa aku ni lalai daripada mengingati Allah. Ya. Wa kana lil Mustafa sallallahu alaihi wasallam hadzun wafirun min hadzaini an-naw'aini. Disebut dalam kitab Fathul Qadir, bahawasanya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bagi Nabi itu mempunyai habuan yang cukup besar. Mana baginda Nabi SAW sentiasa dalam keadaan berzikir, sama ada dengan lidahnya dan hati baginda Nabi SAW. Ya, hadzun wafirun. Bagi Rasulullah ni, Rasulullah memiliki, ya, habuan yang begitu besar, iaitulah Rasulullah SAW sentiasa dalam keadaan berzikir, ingat kepada Allah, sama ada dengan lidahnya maupun dengan hati baginda Nabi SAW, illa kecuali fi halatil jadabah, kecuali ketika Nabi berada dalam keadaan berjanabah, wa dukhulil khala, ataupun ketika masuk dalam bilik tandas. Fa innahu, ketika baginda dalam keadaan janabah SAW, ketika dalam keadaan janabah, ketika dalam keadaan berhadas besar, dan ketika masuk ke dalam bilik tandas, fa innahu yaqtasiru fihi ma ala naw'in a'la, maka ketika itu baginda cukup dengan, ya, berzikir bahagian yang pertama, iaitulah zikir dalam hati.
Ya, tidak perlu disebut dengan pada lidah, cukup dengan zikirnya, itulah hanya ingatan di dalam hati. Jadi nak cerita apa ya ayahanda bonda mukminin mukminat, bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa dalam keadaan berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan lidahnya ataupun dengan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana zikir ini, ayahanda bonda mukminin dan mukminat, sebagaimana sebut dalam kitab Tajul Arus Ibn Atta'illah, ya, amal yang sangat simple, amalan yang mudah untuk dilakukan, terutamalah bagi kita orang-orang yang dah umur yang dah berusia ni. Amal yang paling mudah dilakukan ialah dengan berzikir, ya, tanpa ada had masa, tanpa ada batasan, tanpa ada banyak syarat. Cukup mudah dilakukan jika nak dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain. Ya, nak puasa, ya, kena siang hari, ya, sunat bersahur malamnya, masa pula panjang, puasa sunat umpamanya. Kita nak solat, ya, nak solat pula ada waktunya, bukan sebarang-sebarangnya. Walaupun sembahyang sunat sekalipun, ya, ada waktu diharamkan sembahyang sunat sebagainya. Jadi ada had, ada masa dia. Tapi berzikir, ya, anytime, anywhere, di mana-mana saja, dalam kenderaan, dalam apa juga keadaan, kita boleh sentiasa berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebut dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Jumu'ah ayat 10 dan surah Al-Anfal ayat 45, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Di dalam surah Al-Anfal juga, ya, ayat 45 juga dalam, ya, ayat yang serupa, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, hendaklah kamu semua, ya, berzikir, ingat kepada Allah dengan ingatan zikir yang sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, mudahan kamu menjadi orang-orang yang berjaya. Ya, nak menjadi orang yang berjaya dunia akhirat, kita kena banyak berzikir, ingat kepada Allah. Ya, itu salah satu anak tangga, itu salah satu ciri-ciri orang yang berjaya kehidupannya dunia akhirat, ialah orang yang banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengertian zikir itu luas. Sembahyang pun zikir, membaca Quran pun berzikir, ya, memberi tausiah, memberi ingatan, menasihatkan, itu pun zikir, banyak zikir. Ya, apatah lagi zikir itu, ya, dengan salawatnya, dengan istighfarnya, dengan tahlil dan seumpama. Jadi banyak sangat, ya, luas sangat pengertian zikir itu. Jadi kita perbanyakkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzikir, mudah-mudahan dia menjadi manusia yang berjaya. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Surah Al-Anfal ayat 103. Minta maaf, ya, surah Ali Imran ayat 103. Ya, fa idza qadaytumus salat, bila kamu dah selesai daripada salat, fazkurullah, maka naklah kamu berzikir, ingat kepada Allah. Ya, berzikir mengingati Allah tu qiyaman, hal keadaan berdiri, ya, wa qu'udan, ataupun dalam keadaan duduk, wa ala junubikum, ataupun di atas lambung kamu, ya, kamu dalam keadaan berbaring. Dalam kitab syarah Riyadhus Salihin mengatakan, al-muradu bi adbaris salawatil maktubah, yang dimaksudkan berzikir itu bila, itulah setelah selesai daripada kita menunaikan solat-solat yang fardu, yang 5 itu. Jadi kita berzikir. Ya, kadang-kadang minta maaf cakap, ada setengah orang kita lepas dia solat fardu, ya, solat zuhur ke apa ke sebagainya, sama ada dia berjemaah ataupun dia bersendirian, ya, lepas saja dia memberi salam, dia terus bangkit, dia tanpa membaca walaupun sedikit zikir dan sebagainya. Ya, jadi tolong, ya, duduklah seketika untuk kita berzikir walaupun tidak panjang. Ya, paling ringkas kita duduk berzikir lepas solat ni, paling tidak
ya, kita baca ayat kursi, ya, kita baca tasbih subhanallah subhanallah, ya, kemudian tahmid alhamdulillah dan takbir Allahu akbar, itu sekurang-kurangnya. Lepas tu kita bacalah doa yang paling ringkas, cukup. Ya. Biar supaya roh solat yang kita solat, biar aura, biar, ya, dapatan kekhusyukan, kenikmatan kita solat tu kita sambung pula dengan duduk sebentar berzikir, bertafakur, dan terus kita tutup dengan doa. Alangkah cantiknya. Ya. Jadi nampak sangat bila seseorang itu bila lepas solat dia terus bangun, bingkas bangun tanpa duduk berzikir seketika, berdoa walaupun doa yang ringkas. Ya. Jadi cubalah kita, ya, ambil peluang setiap kali kita solat, duduklah seketika walaupun sebentar untuk kita duduk. Ya, sebab itulah bila kita selepas kita solat kita istighfar 3 kali, astaghfirullahalazim, ya, baca 3 kali. Ya, boleh jadi dalam solat kita tadi kita tidak dapat benar-benar memberikan sepenuh hati tumpuan kita kepada Allah dalam sembahyang kita. Boleh jadi kita tidak khusyuk kita sembahyang kita. Sebab tu kita istighfar. Ya, paling-paling tidak lepas sembahyang kita istighfar. Ya, kita minta, kita mengaku kekurangan kita dalam ibadah solat kita, istighfar. Ya, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Surah Ali Imran ayat 103. Apabila selesai kamu daripada salat, maka berzikirlah. Ya, hendaklah kamu berzikir mengingati Allah, ya, sama ada dalam keadaan berdiri atau duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Baik. Dan terakhir, ya, disebutkan alaika bimajalisi ahli dzikr, ya, ilzamha jami'aha li'anha riyadul jannah. Ya, kalaulah boleh, ya, kita cubalah hadirkan diri kita di mana-mana sajalah majlis, yang mana dalam majlis itu ada, ya, majlis mengingati Allah, ya, zikrullahnya, bacaan Qurannya, selawat dan apa sajalah. Kerana apa? Li'annaha riyadul jannah. Majlis zikir ni, ya, merupakan sebagai taman-taman syurga dan ada barakahnya. Ya, saya ingat masa saya di Tarim dahulu, ya, di forok cabang Darul Mustafa namanya Taribah. Ketika itu guru mulia Saidil Habib Umar datang berkhutbah di madrasah di Taribah ini, di mana madrasah Taribah ini adalah cawangan daripada Darul Mustafa. Jadi Darul Mustafa ni dia banyak cawangan dia. Di antaranya ialah di Taribah. Dan saya masih ingat lagi apa yang disebut oleh guru mulia Saidil Habib Umar dalam khutbahnya. Dia kata, di mana-mana tempat, tak kisah, tak kira di kampung, di bandar, di mana saja, kalau di suatu tempat itu ada majlis ilmu dan majlis zikir, ya, bila suatu tempat itu ada majlis ilmu dan majlis zikir, insya-Allah tempat itu akan dihujani dengan rahmat kasih sayang Allah. Ya. Mana-mana tempat, saya ulang balik apa yang saya dengar daripada, ya, kalam perkataan guru mulia Saidil Habib Umar ketika dalam khutbah dia katakan, mana-mana tempat, ayu makanin, ya, yuqadu fihi majalisul ilm wa dzikr, mana-mana tempat, ya, di mana-mana tempat, kalau di tempat itu diadakan majlis ilmu dan majlis zikir mengingati Allah, maka insya-Allah tempat itu ada barakah. Ya, majlis ilmu saja tak semata-mata tak mencukupi, kena ada majlis zikir. Ya, kena ada majlis zikrullah. Tak kiralah zikir itu berselawatnya, istighfarnya, bacaan maulid dan apa sajalah. Itu penting. Ya. Sebab zikrullah itu sebagai suatu penyucian hati. Ya, untuk menjinakkan hati, untuk menyejuk mereda, untuk memberikan ketenangan, untuk supaya kita dapat kelembutan, cahaya kelembutan daripada berkat zikrullah itu. Ya. Kalau majlis ilmu semata-mata hanya lebih kepada pengisian dari segi akli saja. Ya, jadi tidak seimbang. Perlu ada majlis ilmu dan juga kena ada majlis zikir. Sebab tu setengah guru-guru saya bila dia membimbing, ya, pengajian sesuatu pengajian, dia akan mulakan dengan salawat terlebih dahulu.
kadang-kadang istighfar, tahlil sebagainya. Bila habis kuliah pun akan ditutup dengan istighfar, selawat sebagainya. Barulah maknanya insya-Allah majlis ilmu itu bukan semata-mata majlis ilmu hanya untuk habuan akal semata-mata, jika dianya juga adalah juga untuk sebagai habuan untuk hati kita. Itu penting. Sebab majlis zikir ini dikata tadi di annaha riyadul jannah. Kerana majlis zikir itu adalah dikatakan sebagai taman daripada taman-taman syurga. Idza maratum bi riyadil jannah farta, bila kamu lalu di sisi taman syurga, kamu berhentilah, duduk. Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah, apakah dikatakan taman-taman syurga itu? Iaitulah az-zikr, hilaqu zikir, mana halaqah, ada kelompok majlis zikir mengingati Allah Ta'ala. Wal makna, apa maknanya? Idza maratum bi jama'atin yadhkuruna Allah Ta'ala, bila kamu lalu di satu tempat ada sekelompok manusia sedang duduk berzikir mengingati Allah, berselawat ke, istighfar ke, bertahlil sebagainya, maka fazkurullaha antum aidan, maka kamu pun kalau boleh, kata Rasulullah, maknanya kamu duduk bersama-sama, ambil bahagian untuk sama-sama berzikir mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fazkurullaha antum aidan muwafaqatan lahum, supaya kamu muwafakat, kamu bersama-sama dengan mereka-mereka yang sedang berzikir mengingati Allah. Kenapa? Fa innahu fi riyadil jannah, kerana sesungguhnya mereka yang dalam majlis zikir itu diperkirakan seperti mereka yang berada dalam taman syurga. Jadi itulah sedikit perkongsian saya pada hari ini, hari yang kita rasa semua rasa gembira. InsyaAllah masing-masing dah ada niat, sudah ada planning dan perancangan bila nak balik ke kampung. Jadi jangan lupa dalam kegairahan kita nak balik ke kampung, jangan lupa juga kita teruskan amal ibadah kita kepada Allah, jaga salat kita, jaga zikir kita insya-Allah, supaya kita tetap hati kita ada keterhubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala insya-Allah. Semoga semuanya selamat kembali ke kampung halaman nanti insya-Allah, balik dengan selamat dan pulang dengan selamat, bertemu dengan keluarga yang tercinta insya-Allah. Sekianlah terlebih dahulu, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.